Selamat petang semua, very good afternoon, good evening. Okay, hari ini kita akan belajar lesson 48. Kita akan belajar apu, kesilapan dan juga pembubaran. Okay, so let's do the question one. Kita tengok soalan pertama. Kalau boleh, saya harap kamu boleh try sendirilah. Okay, so sebelum ni kita tengok dulu. Ini adalah Encik Batlisha. Dia pemilik kedai perabot Syah yang beroperasi di Bandar Marang. Okey, dan dia cakap imbangan duga ini, imbangan duga saya akan lukis garisan dulu . Draw line first. Okey. This. Okay, then sini ada maklumat tambahan . Semua orang ada kertas kan? Do you print out your paper already? Ada . Okay, kalau ada, saya nak kamu belum buat kan? You haven't do . Belum. Okay, good. Okay, saya nak kamu try dulu sebab sudah nak SPM . So, saya bagi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay dah, saya bagi kamu 8 minit. Kamu habiskan dulu maklumat tambahan ini. 1 hingga 8. Boleh? Cuba dulu . Okay, start now. Saya buat maklumat tambahan dulu.
Okay, kamu sudah siap tak maklumat tambahan kamu? Have you done the maklumat tambahan? Oh, sudah. Okay. So, sekarang saya nak check, boleh? Kita check sama-sama itu maklumat tambahan kamu. Okay, first, inventory sini mestilah kita pilih yang paling rendah. We choose the lowest. Ya, 16900. So, saya tulis, kalau ada, okay, contoh lah, kalau kamu punya SPM, ada dua muka surat. Okay, kamu faham dua muka surat. Contoh kan, first page adalah imbangan duga. Second page kan, baru dia buat itu maklumat tambahan dengan soalan. Kan? So, number one, baru dia tulis inventory akhir mah. Saya akan cadang kamu salin balik nilai ni dekat first page imbangan duga. Kenapa? Sebab takut kamu kena flip. Kita tak mahu flip pergi muka surat maklumat tambahan. We don't see this page anymore. Kita tak tengok sudah. Kita tengok muka surat imbangan duga ini saja. Okay, so saya akan salin balik. Saya tulis sini. 16900. Okay, lepas tu, gaji belum bayar apa kamu buat? Belum bayar kan? Belum bayar kena apa? Tambah tolak. Tambah, betul. Okay, so gaji kena tambah 500. So, jadi 20,000. Dan kena salin balik. Gaji belum bayar, salin tepi dia. 500. Okay, then next one. Insurans prabayar. Prabayar maksudnya terlebih bayar. Terlebih bayar kena tolak, betul. So, ini kena tolak. 2004 minus 200. 2,200. Jangan lupa salin insurans prabayar tepi. Mesti salin. Okey, kita tak mau tengok muka surat kedua sudah. Okey, dan hutang lapuk 350. Hutang lapuk, apa kamu buat? Betul. Tambah hutang lapuk, tolak ABT. 350 ya. Mana hutang lapuk? Tak ada kan? Okey, tak ada hutang lapuk. Add on sendiri ya dekat first page. Hutang lapuk 350. ABT kena tolak. So ABT ini kena tolak 350. So 14350. Okey, seterusnya. Ambilan tunai untuk kegunaan anak tertinggal catat. So ambilan tunai apa kamu buat? Betul. Tolak tunai tambah ambilan. 250 ya. Tunai ambilan adakah? Ambilan atas. Okey. 250. Tolak tunai tambah ambilan. So tunai jadi berapa? 1190 minus 250. So 940. Dan ambilan kena tambah 250. So 2170. Kalau saya salah bagi tahu cikgu. Okay, next one. Barang niaga 330 di derma kepada rumah orang tua makmur. Tapi belum direkod dalam mana-mana buku. Apa kamu buat? Betul. Saya ambil barang, tolak belian. Untuk rumah orang tua. So, itu tambah derma. Tolak belian tambah derma 330. Derma biasa kena add on sendirilah. Belian yang first one 330. Okay, derma kena tambah, so saya add sinilah. Derma 330. Belian kena tolak 330. So, 116630. Betul? Okay, next one. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2%. Atas baki ABT bersih. 2%.
Mana ABT saya? 2% yang baru punya, jangan yang lama. Okay, so last year punya PHR ada kan? Last year punya PHR 420. Itu last year lah. Kita nak kira this year punya. This year kamu kena ni darab 2%, so 287. So dia sudah berkurang. Berkurang berapa? 133. So maksudnya, okay. First PHR yang lama ni kamu kena edit. Ini bukan 420. Ini sudah jadi 287. Dan dia sudah berkurang. Ada pengurangan hutang ragu. 133. Okay, next one. Alat pejabat disusun nilai 10% atas kos. Okey, atas kos tak payah tolak, terus darab 10%. Alatan pejabat 10%. So 10% means susun nilai dia 1160. Okay. 1160. Lepas tu jangan lupa tambah dekat SNT. So SNT 2320 kena tambah 1160. So 3480. Ada dua benda. Okay, seterusnya. Kenderaan disusun nilai 20% ikut kaedah baki berkurangan. So kena tolak SNT baru darab 20%. So kenderaan ini, SNT ini. So tolak darab 20%. Berapa kamu punya SNT? SN kamu berapa? 19280. Okay, correct. Lepas tu kena tambah dekat SNT ya. 24100 tambah. So, jadi 43380. Done. Do you get all correct? Semua betul tak? Semua betul. Okay. Lepas ni, kamu kena buat apa? Siapa ingat? Next step. Label. Okay, label apa? Ingat ke? Jualan besi, kos jualan, hasil belanja, aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa, EP. Okay? Saya bagi kamu 1 minit. Boleh ke? 1,5 lah. Label sekarang. Start labeling. Okay, done. Let's check. Okay, first, modal mestilah EP lah kan.
Ambilan EP. Alatan pejabat EP, susut nilai belanja, susut nilai terkumpul EP. Oh, no, 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 sorry. Label salah. Alatan pejabat ABS, SNT ABS, kenderaan ABS, susut nilai terkumpul ABS, susut nilai belanja ABT AS, ABB LS, gaji belanja, gaji belum bayar, liability semasa. Kadar bayaran belanja, peruntukan hutang ragu, aset semasa. Pengurangan hutang ragu adalah hasil. Inventory awal adalah kos jualan. Belian kos jualan. Jualan besi. Okey, pulangan kena terbalik. Jualan besi debit, kos jualan kredit. Alat tulis, belanja. Bank, aset semasa. Tunai, aset semasa. Insurans, belanja. Insurans prabayar, terlebih bayar adalah aset semasa. Sewa, ini sewa apa? Belanja ke hasil? Belanja sebab debit. Kalau kredit hasil lah. Ingat, asal debit memang belanja, kredit memang hasil. Inventory akhir, kos jualan dengan aset semasa. Hutang lapor belanja, derma belanja. So you see, semua dekat first page. Jangan kamu tengok second page sudah. Jangan flip. Okay, so sekarang saya nak kamu cari untung kasar. Masih ingat format kan? Jualan besi, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Kalau bank sebelah kredit, maksudnya liability semasa. Betul? Kalau bank debit, dia aset. Kenapa? Sebab outlay mah. Kalau dia debit, dia aset. Kalau dia kredit, dia liability. Sama juga kalau belanja hasil. Kalau debit, belanja. Kalau kredit, hasil. Okey, Okey, so sekarang saya nak kamu buat untung kasar. Okey, so jangan lupa kalau exam kena tulis nama syarikat. Nama syarikat Kedai Perabot Shah. Mesti tulis Okey, exam kena nama penuh lah. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Ini bila punya? 31 Disember 2019. Ikut saja exam punya soalan ini, soalan A ini. Okey, ikut saja. Tapi saya tak ada ruang, saya tulis macam ni Okey, cuba buat untung kasar bagi cikgu.
jawapan tak? One zero five two five zero, no. 85650. Yes, correct. Okay, cek kalau silap. So first, jangan lupa RM exam. Okay, sini jualan, tolak, ulangan, jualan. Okay, exam jangan tulis tolak macam tu. Kena tulis TOLAK. Okay, macam ni. Okay, so jualan sini 205,250. Ulangan jualan 930. So, kamu tolak. Okay, dapat sudah jualan bersih kan? Okay, kamu boleh label sini. Ini jualan bersih. Okay, lepas tu kamu kena tolak lagi kos jualan. Okay, kos jualan formula inventory awal tambah belian bersih. Belian bersih adalah belian, tolak, ulangan, belian. Sama juga jangan tulis shortcut. Jangan tulis tolak macam ni, tulis full. TOLAK. Okay, belian 116630. Belian inventory. Inventory 19,600. Okay, belian 116630. Tolak ulangan belian 660. Letak balik sini. Okay, lepas tu kamu boleh tolak inventory akhir. 16900. Sorry, saya belum lagi tambahkan. Saya lupa tambahkan. Belian bersih kena tambah dengan inventory awal, baru kita tolak dengan inventory akhir. Saya lukis garisan dulu, nanti kamu blur. So, 118670. Lepas tu, jualan bersih, tolak kos jualan. 85650. Okay, ada beberapa benda kena label. Contoh, ini kamu boleh label belian bersih ataupun tak label pun tak apa. Tapi ini kena label apa? This value. Ini kena label cost barang untuk dijual. Mesti label. And then jangan lupa ini mesti label cost jualan. Last one, untung kasar. Oh, you lupa tambah ini 2. Macam tadi cikgu buat lah. Okay, exam kena berhati-hati ya. Okay, so sekarang saya nak kamu cari hasil. So, tambah hasil, tolak belanja, cari untung bersih. Dan jawapan bagi terus lah. 6433. Okay, correct. Yang lain dapat tak? 6433. Dapat juga. Okay. So, tambah hasil. So, hasil ada 2 saja. Ada 1 saja. Pengurangan hutang ragu. So, 1 saja kita terus masuk sini. Last column. Tambahkan hasil dengan untung kasar. Kalau ada banyak, kolom kedua. Kalau 1, sini.
Okey, lepas tu kamu kena tolak belanja. Okey, belanja ada banyak. Dan susun nilai alatan pejabat 1160. Ada susun nilai kenderaan 19280. Sorry. Ya, 19280. Ada gaji 20,000. Kadar bayaran 5850. Alat tulis 180. Insurans 2002. Sewa 30,000. Hutang lapuk 350. Derma 330. So jumlah belanja 79350. Okay, so kita kena tolakkan. Jumlah hasil dengan belanja tolak dengan jumlah hasil dan untuk kasar tolak belanja 6433. Untung bersih. Okay. Siapa yang sudah siap boleh buat PKK sudah. Saya scroll bagi kamu tengok nilai-nilai yang perlu. Yang buat PKK, saya nak kamu bagi tahu saya berapa kamu punya balance. Sudah dapat tak itu nilai imbangan? Kalau dapat, bagi tahu saya nilai imbangan.
Ataupun ada modal kerja sudah ke? Tak imbang? Tak dapat imbang eh? Hmm. PKK, Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2009. Okay, kita cek dulu yang bahagian atas boleh. Nilai kos, SNT, nilai buku. Ini untuk aset bukan semasa saja. Okay, so first saya ada alatan pejabat. Second saya ada kenderaan. Okay, alatan pejabat sebenarnya nilai kos 11600. SNT guna ini ya, 3480. Dan kenderaan 120,500. SNT 43380. Okay, kena bracket kan boleh? Saya tak bracket lah sini, tapi kamu kena bracket itu SNT. So jumlah aset aset bukan semasa. Hah? Oh, you tolak nilai salah lah. You bukan tolak SNT, you tolak SN. Oh, careless ke? Memang tak tahu. Tersilap tengok nombor ke? Sebab ini memang SN SNT. Tak kisah, ini memang SNT punya. SN memang belanja dekat aku. PKK memang SNT. Okay, tak kisah itu atas kos ke bagi berkurangan Okay, next one, aset semasa. ABT mesti tolak PHR. Ini pun fix Okay, so ABT saya 14350. PHR tahun ini 287, bukan 420 So, tolak dulu. 14063. Okay, lepas tu S. Bank dengan tunai. Bank 30760, tunai 940. Insurans prabayar. $200. And then inventory akhir 16900. So ini kena jumlahkan aset semasa 62863. Okay, lepas tu tolak liability semasa. Liability semasa ada gaji belum bayar 500. Satu saja. LS, oh ada ABB 11680. Okay, 2 LS saja. Jumlahkan ni 12180. Kena tolak untuk cari modal kerja. So modal kerja mesti label sini. Dan nilai imbangan modal kerja tambah dengan ABS. One, 135,923. Kamu cek betul tak? You get correct. Ini bahagian atas. No. Kamu dapat apa? Oh, you lupa inventory akhir. Kenapa lupa?
Adakah inventory akhir kamu tidak salin semula dalam first page? Did you forgot salin? Itulah saya cakap masalah dia. Mesti kamu salin semula. Walaupun, okey, kamu cakap, oh, maklumat tambahan sudah ada, Ma. Saya sudah bulat, Ma. Jangan buat macam ni. Mesti kamu salin semula. Copy and paste. Okay? Sebab saya tahu pelajar lupa. Jangan cakap kamu. Saya pun pandai lupa. So, mesti saya salin semua dekat first page. Yang maklumat tambahan, tak tengok sudah. Selepas kamu edit pelarasan. Okey, sudah siap ini? Dan Okey, so sekarang saya buat yang bawah punya, iaitu ikuti pemilik. Tapi nanti saya nak ajar kamu kalau tak imbang apa kamu kena buat. Okey, ikuti pemilik modal awal tambah dengan untung bersih, tolak dengan ambilan. Okey. So modal awal sudah bagi 131,660. Untung bersih salin balik tadi punya 6433. So jumlahkan 138093 dan kamu kena tolak ambilan kan? Okay, ambilan tadi adalah 2170. Okay, balance. Saya nak ajar, kalau hari ini tak imbang macam tadi kamu biar kawan buatkan. Okay, contoh. Tadi ada kawan dia apa? Terlupa tulis inventory akhir. Okay, contoh ini kalau sudah terlupa. Terlupa means sini kamu punya nilai adalah 45963 kan? Betul tak? Yang asalnya. So ini kamu dapat 33783 kan? Maksudnya yang imbangan kamu yang asal tu dapat 119023 macam ni. Betul? So, satu ini nilai imbangan, satu nilai ini imbangan dia. Tak balance. Okey, tak balance. Langkah pertama, sila tolak. Kamu tolak lah. Tengok beza dia berapa. You minus and find the difference. So, the difference is 16900. Ini beza dia. Dan kamu check. Apa nilai ya? 16900. Cek sini. Oh, ini pula inventory akhir saya terlupa. So, kamu cuma perlu add on saja. Faham? Okay, step 1 adalah kamu tolakkan. Then, tapi kan, if I tolak SNT, and I don't write any SNT, can ah? Better not. Itu kalau untuk yang, fikir dulu ah. Itu untuk yang rekod tak lengkap yang cari modal awal, modal akhir, kamu boleh terus guna nilai selepas tolak SNT, guna nilai ABT selepas tolak PHR. Tapi kalau dia suruh kita buat PKK, bagi yang full set. Faham tak? Yang cari penyata modal, boleh guna nilai lepas tolak. Tapi kalau ni, jangan. Ini PKK. Okay? So, step 1, kamu boleh tolak
cari beza and then nampak, oh, dapat sudahlah apa yang saya lupa. Tapi kalau masih tak dapat, contoh masih tak dapat, apa kamu buat? Step 2, bahagi 2. Right? Step 1 tolak, step 2, kalau step 1 tak dapat selesai, step 2 bahagi 2. Bahagi 2 kamu check lagi. Mungkin ada nilai itu. Okay? So ini cara untuk jika salah satu saja. Salah satu saja. Kalau salah banyak tak boleh guna cara ni lah. Okay? Okay, by the way, saya nak bagi sikit idea lagi. Sebab kamu tahu exam tak boleh bawa correction tab kan? Tak boleh liquid paper mah. Dan macam mana? Nak add on, cikgu cakap nak add on. Tapi tadi saya sudah tutup sini, wah. Sudah tutup sini, macam mana nak add on itu inventory akhir? Betul tak? Tak ada ruang sudah. Okay, so sila ingat dalam exam, jangan kamu tulis besar-besar itu test pad. Ini kan dia punya laju, dia punya ruang. Jangan kamu tulis besar-besar. Tunai macam ni. Kasih kecil boleh tak? Kecil macam ni. Tunai. At least saya cakap saya nak add on kan. Sini ada ruang lagi. Inventory. Okay, saya boleh lagi add on sini. Ada ruang tengah-tengah antara dua baris. Ini cara saya buat semasa SPM. Kamu punya ruang kasih separuh. Tulisan kasih kecil separuh. Faham? Okay, supaya ada ruang sisip lah kan. Tak boleh correction tab ni. Kalau nak potong nilai, jangan kamu potong macam ni ya. Tak payah, kamu potong satu kali saja. Potong macam ni. Tulis tepi. Kalau tersilap lah macam tadi, tersilap tersilap tulis. Ataupun ni potong, potong ada ruang atas kan? Boleh edit sini lagi. Sebab ada ruang. Okay, next one So ini sudah siap. Ini mesti kamu fokus sebab memang dia basic saja. And then high chance lah dia keluar dalam exam. Okay, so sekarang kita tengok kesilapan pula. Kesilapan, cikgu, as for ambilan dekat butir, sudah tulis tolak ambilan, do we need to put bracket ni? Nilai kena tulis kurungan. Okay, Okay, so sekarang, kesilapan macam mana kamu buat? Tambah yang betul, tolak yang salah. Boleh ingat? Tambah yang betul, tolak yang salah. Dan ataupun buka yang betul, tutup yang salah. Kalau songsang, kamu ingat songsang tak? Songsang maksudnya, kalau sepatutnya saya debit A, saya credit B. Ini yang betul. Tapi saya tersilap debit B, saya credit A. Ini yang saya tersilap, saya rekod ni. So, kalau songsang, nilai kena darab 2. Ikut yang betul, tapi nilai darab 2. Okay? Okay, kita cek tak perlu keterangan. Ini jenayah lah. Tarik butir, debit credit. Tulis dulu. Okay, so number 1. Bayaran gaji 1,200 dibayar dengan cek terlupa direkod dalam buku perniagaan. Saya nak kamu fikir dan bagi tahu saya debit apa, kredit apa. Dia terlupa Terlupa maksudnya macam biasa, macam maklumat tambahan biasa. Debit gaji, kredit bank. Betul. Okay, so sini tulis A So, gaji belanja kan debit. And then dia bayar guna cek. So, bank keluar kredit. Ini panggil kesilapan apa? Ketinggalan satu urus niaga. Okay, exam tak payah tulis.
Tapi saya tulis bagi kamu supaya kamu ulang kaji jenis-jenis kesilapan. Okay, B. Cuba fikir. Belian barang niaga daripada pembekal nasyah maju telah 680 terrekod sebagai 860. This one. Saya bagi kamu 2 minit. Saya nak kamu bagi tahu saya debit apa, nilai berapa, kredit apa, nilai berapa. Okey, di sini ada 2 jawapan. Satu cakap debit belian, kredit ABB 180. Satu cakap debit ABB, kredit belian 180. Okey, kamu punya dua-dua debit kredit terbalik ya. Check. Check first Okay, yang betul, sepatutnya dia cakap saya belian barang niaga daripada pembekal nasyah. So, belian, so debit belian. Yang betul 680. And then credit ABB pembekal nasyah 680. Ini yang betul. Yang salah adalah dia debit belian 860, dia credit ABB 860. Okay. Saya cakap tambah yang betul, tolak yang salah. Kan? So, tolak yang salah maksudnya yang salah kena tukar. Ini kena tukar credit. Ini kena tukar debit macam ni. Okay, kita tengok ni ya. Debit belian 680, credit belian 860. Siapa besar? Debit besar ke credit besar? Credit. So, kena credit belian. Satu debit, satu credit, maksudnya tolak. So, tolak nilai dia 180. Dan ini pula. Credit 680, debit 860. Siapa besar? Debit. So, debit besar. Debit ABB. Satu debit, satu kredit, tolak 180. Inilah dia punya cara. Okay, so debit ABB, bukan debit ABB ya. Debit ABB pembekal nasyah maju. Kredit belian 180, 180. Ini panggil kesilapan apa? Amount, betul. Kesilapan amount. Okay, question C, you can try. C kena debit apa, kredit apa? Dia cakap premium insurance dibayar
adalah termasuk insurans kenderaan pemilik. Maksudnya itu 450 sepatutnya nilai siapa sebenarnya? 450 is belongs to who? Belongs to insurance ke belongs to insurans kenderaan pemilik? Pemilik kan? Ini yang sepatutnya kan? Ini yang betul. Tapi dia tersalah masuk dalam insurans. Ini yang salah. So, tambah yang betul, tolak yang salah. So, tambah yang betul, takkan tambah insurans kenderaan pemilik. Kena tambah apa? Bayar untuk pemilik sendiri. Itu panggil apa? Ambilan. Betul. So, kredit siapa? Yang salah tu adalah insurance. Kenapa ini macam tak pasti, ingat? Ini tak susah kan? Kalau tulis premium insurance, tak perlu tulis premium. Tulis insurance saja. Sebab kita bayar memang premium. Kesilapan apa? Salah account. Account insurance dia masuk insurance. Account ambilan dia masuk insurance. Prinsip betul. Okey, soalan dia. Fikir dulu di debit apa, kredit apa. And then nilai berapa. Okey, credit commission debit tunai. Nilai berapa? 800, betul. Okey, yang betul dia cakap commission diterima secara tunai. Sepatutnya saya kena debit tunai sebab saya terima tunai. Saya credit commission. Okay. So this one 400, this one 400. Tapi dia tersalah. Apa yang dia tersalah? Move here. Okay. Dia tersalah, dia tersalah debit commission 400, dia credit tunai 400. Okay, kalau salah kena terbalik. So ini debit, ini credit. Okay, kita tengok ini tunai. Debit tunai 400, debit tunai 400. So jumlah kita kena debit 800 tunai. Credit commission 400, credit commission 400. So kita kena credit commission 800. Ini cara dia. Macam tadi lah. So debit tunai, credit commission. 800, 800. Ini panggil kesilapan apa? Songsang, betul. Okay, I cuba kamu fikir I. Ada tolak markah tak jika tulis commission diterima? Tak ada, tak ada. Commission diterima pun boleh. Tak ada masalah.
Okay, E. Jualan kepada Sahle Trading telah sebanyak 400 direkod dalam akaun Soleh Trading. Debit Saleh, kredit Soleh. Okay, Z, let's see ya. Jualan kepada Saleh, dia masuk kepada Soleh. So, yang betul adalah Saleh. Yang salah adalah Soleh. Kan? So, kita kena tambah yang betul, tolak yang salah. So, ini adalah ABT. ABT tambah debit lah. Debit Saleh, kredit Soleh. Betul. Nilai sama. Butiran tu, ini adalah kesilapan apa? Salah nama punya. Sangat-sangat famous. Ini kesilapan apa? Nama bukan. Commission. Jangan lupa, nama salah itu panggil kesilapan commission. Sangat famous punya. Okay, next one. F. Ambilan barang niaga bernilai 480 untuk tujuan promosi belum lagi dicatat dalam buku-buku perniagaan. Ini paling senang lah. Debit belian kredit ambilan. Salah. Bukan debit belian kredit ambilan. Debit promosi. Kredit belian. Kalau ambil barang, belian berkurang tau, bukan belian bertambah. Kenapa kamu debit belian pula? Okey, ini panggil kesilapan. Ketinggalan satu urus niaga. Lupalah, lupa catat. Soalan G pula. Jualan 1,002 kepada Syamsu direkod sebagai 2,001. This one. Kesilapan amount lagi. Cuba kamu fikir, debit apa, kredit apa, nilai berapa. Macam tadi saya conteng sini punya. Debit promosi, kredit bukan, itu plus. G ada nilai tak? Debit apa, kredit apa? Debit jualan 900, kredit Syamsu 900. Okay. So let's see. So sepatutnya yang betul adalah debit Syamsu 1,002. Kredit jualan 1,002. Tapi yang salah, dia tersilap debit Syamsu 2,001. And then kredit jualan
2001. So, yang salah kena terbalik. Ini kredit, ini debit. Okay. So, kita tengok ni dulu. Debit 1002, kredit 2001. Siapa besar? Kredit. So, kalau satu debit, satu kredit, kita tolak. Beza 900. Ini kredit jualan, debit jualan. Siapa besar? Debit. Dan beza dia 900 juga. Okay, betul lah. Debit jualan 900, kredit Syamsu 900. Very good. Sudah dapat dia punya cara kan? Nampak sudah? Ini kesilapan amount. Betul. Okay, H pula. Okay, dia cakap dua-dua belian dan jualan terlebih. Kira 170. Siapa tahu debit apa, kredit apa? Tak ada nilai ke? Okay. Kalau terlebih, kamu bagi tahu saya. Terlebih kena buat apa? Tambah tolak. Tolak kan? Okay, so maksudnya dua-dua kita kena tolak. Dua kena tolak belian, kena tolak jualan. Okay, fikir. Kalau saya nak tolak belian, tolak belian tu debit ke kredit? Kredit betul. So, kita kena kredit belian, debit, jualan. 170, 170. Dua-dua kena tolak. So, ini kesilapan apa? Siapa tahu? Songsa. Bukan. Ini kesilapan saling mengimbangi. Maksudnya, dua kesilapan ini langsung tidak kaitan. Satu salah dekat belian, satu salah dekat jualan. Tapi kebetulan dua-dua salah nilai yang sama. Dan satu debit kurang, satu kredit satu debit terlebih, satu kredit terlebih macam ni. Okay? So, soalan I. Satu invoice belian berjumlah 2,200 yang diterima daripada pemborong Farah telah direkodkan ke dalam akaun pemborong Sarah. Ini kesilapan apa ni? Kesilapan nama kan? Yes, commission. Kesilapan nama, kesilapan commission. So, ini kena debit apa, kredit apa ni? Sarah, debit Sarah, kredit Farah. Okay, saya beli maksudnya debit belian, kredit ABB kan. So, yang betul siapa? Yang betul Farah. So, kita kena kredit Farah. Yang salah kena terbalik lah.
So, betul. Debit Sarah, pemborong Sarah. Kredit pemborong Farah. Yang betul saja ikut. Yang salah terbalik. Okay, last one eh. Oh, ini kesilapan commission eh. Okay, last one. J. Ambilan barang niaga 550 untuk perlu. Sebenarnya tak perlu pun tak apa tau. Ini tak tulis pun tak apa. Tapi uh, sebabkan kenapa? Kalau kamu tak pasti ini ABB, ABT, kamu tersilap tulis, lagi teruk tak? Faham tak? You're not sure is it ABB or ABT. Kamu tulis ABT. Then lagi teruk, lagi tak ada markah. So tak tulis lagi selamat daripada tulis sebenarnya. Okay, last one J. Ambilan barang niaga untuk tujuan derma telah direkod sebagai ambilan. Very good, I see answer already. Okay, yang betul adalah debit. Ambilan barang niaga untuk derma, so debit derma, kredit belian. Ini yang betul kan? Dan yang salah adalah dia debit ambilan, kredit belian. Dan saya pernah cakap, kalau salah kena terbalik. So, salah ini kredit, ini debit. Dan nampak tak? Debit belian, kredit belian, sama nilai potong sudah. Cut zero already lah. So, conclusion, debit derma, kredit ambilan. 550, 550. Ini panggil kesilapan apa? Prinsip. Okay, so done eh? Okay, kita pergi last one, iaitu pembubaran. So, pembubaran sangat besar sebab ada 3 orang. Okay, sini saya sengaja pilih ada ABB lah, tapi bukan semestinya ada ABB punya. Okay, not necessary. So, kita first step, buka semua account dulu. So, first kena buka account realisasi, account modal, account bank, and lastly, account belum bayar. Itu account belum bayar tak semesti kena tulis. Oh, bukan AKBB, ABB. Tak sama. Okay, dan okay, so sekarang ingat tak? Realisasi debit, saya cakap debit kena label apa? Debit kena label aset dengan belanja betul. Kredit kena label hasil betul. Okay, modal ni? Modal kena label tambah tolak. So, kredit kena tambah, debit kena tolak. Bank pula, debit yang tambah, kredit yang tolak. ABB, liability kan? Liability, kredit tambah, debit tolak. Okay, so sekarang kita tengok soalan dulu. Question 1.
Uh, Puan Shikin, Ellie, Azri merupakan rakan kongsi dengan perkongsian Smart Body. Okey, kalau terlalu kecil kamu tengok kertas kamu sendiri ya. Okey, so sini dia punya pembahagian untung rugi adalah 2-1-1. Mishikin 2, Ellie 1, Azri 1. Jumlah 4 lah. Okey, so sini ada dia punya baki. Step 1, sila pindah semua aset ke dalam mana? Realisasi aset debit. Step 1. Okay, so kita pindah dulu. By the way, bila mereka tarik tulis bila? Siapa tahu? Tarik kena tulis bila? 30 Jun. Sebab mereka berubah pada tahun pada tarikh ni kan. Okay, 2019 Jun 30. Kalau terlalu kecil bagi tahu saya. I'm not sure is it too small. Kenderaan, alatan pejabat, inventory akhir, ABT. Boleh nampak? Okey. Pindah ada markah ke? Ada. Okay, so ini sudah siap? Yeah, I'm going to go to bank. Okay, bank, mana bank? So, lepas tu, saya cakap semua aset masuk realisasi kecuali bank masuk dalam bank. Kalau dia positif, kita label positif. Kalau dia negatif, label negatif. Okay? Tarik samalah. So, dia positif. So, positif sini yang baki BB 6002. Okay, lepas tu, next one, siapa kena pindah? Semua modal dan semua aset semasa. So, modal, saya masuk dulu modal, okay? Modal adalah baki lah. Saya ada tulis sini bagi kamu kan, SEA, betul tak? You understand SEA kan? Shikin Eli Azri. Kenapa macam ni? June 30. Okay, so baki BB sebelah positif. Kalau dia positif, kita label tambah. 40,000, 20,000, 20,000. Lepas modal, terpindah semasa. Positif sebelah kredit, negatif sebelah debit, okay? So, akaun semasa masuk modal, kita tulis akaun semasa lah. Shikin 18850, Ellie 3004. Tapi Azri negatif. Negatif sebelah debit.
Okey, sudah? Dan okey, kita tengok maklumat pertama boleh? Yang lain kita tak label dulu. Pinjaman ABB tak mau. Nanti last kita label. Last. Okay, number one. Kenderaan diambil alih oleh Puan Syikin dengan nilai 80% dari harga kos. Okey, kalau kenderaan diambil alih, mestilah kita tolak. Tolak sebelah sini. Sini kenderaan debit, kita tolak kredit. Kan? So, kena tolak nilai berapa? 80% mah. 80% maksudnya tolong saya kira. 50,000 dengan 80% is 40,000. Okay, so ini kenderaan debit. Kita kena tolak sini 40,000. Kredit diambil oleh Syikin. Syikin adalah pekongsi. So, kita kena modal. Sini kredit. Sini debit. Sini ada masalah tak? Ada. Kamu tahu kenapa tolak kan? Kenapa tolak modal? Sebab ini adalah ambilan. Okay, so sini kita tulis apa? Realisasi tulis modal Syikin. Modal Syikin kita tulis realisasi. Okay, then next one. Alatan pejabat diambil alih oleh Azri dengan nilai 9,008. Okay, alatan pejabat sini. So, kita sudah diambil, so tolak sebelah kredit. So, kredit 9,008. Siapa yang ambil? Azri. So, ambil kena satu kredit, satu debit. So, sini tulis modal Azri. Sini tulis realisasi. Okeylah, kita bagi satu baris yang sama saja. Tak payah dua baris. Okay, next one. Question number 2. Belanja guaman 800 ditanggung oleh Puan Ellie. Okey, kalau begitu, maksudnya Puan Ellie tolong bayar. Kalau Puan Ellie tolong bayar, modal Puan Ellie bertambah ke berkurang? Bertambah, betul. So, Puan Ellie punya Puan Ellie modal bertambah 800 untuk belanja guaman. So, kalau begitu satu lagi belanja rekod mana? Siapa tahu? Belanja rekod dekat mana? Yes, realisasi. Kan sini saya tulis B. Jadi kamu akan nampak Ellie punya modal bertambah sebelah kredit. Then kita kena debit realisasi sebab dia belanja. So, sini tulis modal Ellie. Modal Ellie tulis realisasi. Okay, done. Next one, Inventory dijual pada harga 38,000. Inventory dijual pada harga 38,000. Inventory dekat sini. So, sudah dijual, mestilah kita tolak. Tolak mesti sebelah sini. Faham kan? Okay, so saya ini debit, the credit kita punya inventory sebanyak 38,000.
Kalau kita jual, kita dapat apa? Duit, betul. So, bank. Okay, dapat bank. So, sini tulis bank. Dan bank kena debit. Bank debit 38,000. Tulis realisasi. So, credit realisasi sebab kita jual inventory. Inventory berkurang. Debit bank sebab dapat duit. Okay, next one. Kutipan daripada ABT 10,260. Maksudnya kita dapat duit lah. Dapat duit, bank bertambah 10,260. Daripada ABT. ABT itu dari mana? ABT, realisasi. Betul. So, sini kita tulis realisasi. Dan masuk pergi realisasi kredit. Okay, 10260 tulis bank juga. Debit bank, kredit realisasi. Okay, next one. ABB dijelas sepenuhnya 10,090. Okay, what you do? 10,090. Kita tengok. ABB dekat sini. Mana ABB? 10,650. Tapi saya jelas dengan 10,090. So what you do? Kenapa dia tak tally? Saya hanya bayar dia 10,090. Apa yang menyebabkan saya bayar kurang? Ada diskaun. Okay, saya bagi diskaun berapa? 560. Is it? So, okay. Ini yang kita kena buat account ABB ya. First, saya tolak ABB. So, ABB berkurang, kenalah saya debit. Diskaun adalah hasil. Ini hasil. Hasil kita kena masuk realisasi. And then, saya bayar guna bank. So, bank, kita kena tolak. Okay, tolak bank. Okay, jadi saya akan rekod macam ni ya. First, saya bank dulu. Bank saya tolak 10,090. Tulis ABB. Okay, 10090. And then hasil adalah sebelah realisasi 560. Ini pun tulis ABB. Tapi boleh bracket tulis discount diterima. Okay, dan seterusnya adalah ABB. So, sekarang saya ajar kamu buat ABB sini. So, ABB first, kamu kena positif dulu. Positif apa? Baki. So, 2019, June 30. Ada baki BB 10650. Then, tadi kamu nampak tak? Saya punya bank ABB dengan saya punya discount adalah sebelah kredit. So, kena pindah ke sebelah debit sini. So, 560 and 10090. So, 560 discount diterima. Dan ini bank. Sudah balance. Close account.
ABB kena tutup. Uh, Tadi kita pindah ABB boleh juga. Boleh. Dari awal kamu pindah ABB pun boleh. Tak ada masalah. Okay, next one ah. Pinjaman daripada Ashikin, Pinjaman daripada Ashikin dibayar penuh dan kadar faedah 5% belum dijelaskan. Okey, sini. Kalau kita ada walaupun ini pinjaman Shikin tak kaitan dengan Shikin sini. You don't think about this Shikin. Okay, kamu anggap dia macam pinjaman bank saja, boleh tak? Like pinjaman bank. So, pinjaman Shikin 10,000, 10,000 dia cakap sudah habis bayar. Dibayar sepenuhnya. Bayar guna apa? Bayar guna bank, kan? So, kita kena bayar tolak 10,000, tulis saja pinjaman Shikin. So, ini pun sama macam ABB, credit bank, debit pinjaman. Tapi kita tak disuruh untuk buat akaun pinjaman. So, tak payah buat debit. Ingat, kalau liability semasa, biasa kita buat kredit saja. Memang semua kredit. Kita tengok ABB pun kredit sini. Diskaun dia pun kredit saja yang atas realisasi. Pinjaman pun kredit. Tak ada rekod debit. Yang debit hanya kita rekod dekat account liability. Tapi ini tak semesti ya. Not necessary they ask. Okay, lepas tu. Next one. Dia cakap, kadar faedah atas pinjaman 5% belum dijelaskan. Okay, so sekarang kamu kena kira. 5% tu berapa? 10,000 darab 5%. 5,000. 500 sajalah. 5,000 tu 50%. Okay, 500 saja. So, itu adalah faedah atas pinjaman belum bayar. Belum bayar, kamu kena bayar. Betul tak? Faedah atas pinjaman itu anggap apa? Siapa ingat? Faedah atas pinjaman. What is this? Belanja. Belanja maksud mana? Realisasi. Okay, sini debit realisasi belanja. So, faedah atas pinjaman 500. Okay, walaupun ada kaitan dengan Shikin, jangan tapi dia cakap belum dijelaskan. Okay, kalau belum dijelaskan kita kena jelas lah kan. Kena jelas. So kita jelas ini dekat bank juga. Faedah atas pinjaman 500. Ataupun kamu boleh tulis sini adalah realisasi dan bracket faedah atas pinjaman. Asalkan belum jelas, mesti jelas. Okay, done. Next one, kadar bayaran 300 belum dijelaskan. Okay, sama macam tadi. Kadar bayaran adalah belanja. So, masuk realisasi debit.
kadar bayaran. Saya suppose write bank, sorry. Ya. Bukan kadar bayaran. Bank. Dua-dua bank. 300. Dan dekat bank sini kita tulis realisasi dan boleh bracket kadar bayaran. 300. Okay, next one. Sudah? Okay, we already finished everything. Now we are going to close account. Tutup. So, tutup account mestilah kita start dari realisasi. Jumlah debit, jumlah kredit. Cari berapa dia punya untung atau rugi. Let's zoom in first. Kamu jumlah debit, jumlah kredit dulu. Okay, good. Rugi ya. Okay, so sini jumlah debit 119,700. Jumlah kredit adalah 98,620. So, kamu kena tolak. Kamu tengok, ini adalah belanja kan? Ini adalah hasil. Belanja besar daripada hasil adalah rugi. So, rugi berapa? Saya tulis sini. Rugi. Kamu boleh buat macam cikgu juga. Tulis tepi. Rugi 192,80. So, rugi ini kena share-share kan? Share pergi mana? Tutup realisasi lepas tu? Oh, tak apa. Itu aset tak apa punya. Yang penting kita tengok debit belanja kredit hasil macam tu. Senang kamu fikir. Okay, ya? Okay, so rugi kita kena share-share pergi mana? Ingat tak? Tutup realisasi, step 2 tutup. Tutup mana? Modal, betul. So, modal Syikin, modal Eli, modal Azri. Okay, macam mana mereka share? 211, 211. 211. So 19280 times 2 per 4. Ini pun sama. 19280 times 2 per 4. Kena tulis RM. 211 sorry. 211. 221 pula. 211. 2, 2, 1, 1. So kira lah. Okay, macam ni. Okay, so done already. Next. Ini modal, kita kena pindah pergi ke sini, debit. So, realisasi. Syikin 9640, Eli 4820, Azri 4820. Lepas tu kita tutup modal. Tutup modal, cari bank.
Cuba tutup. So, Shikin saya kira, Shikin punya. Shikin punya kredit lebih besar. So, dia punya bank. 58850 minus 49640. 9210. Ini bank. So, ini kita nanti rekod sini ya. Ellie pula. Ellie pun sama, kredit lebih besar. 24200 minus 4820. Okay. Azri. Sama, kredit lebih besar. So, 20,000 minus 15020. 4980. Sama tak? Sama. Okay, so ini bank semua kita pindah ke sebelah credit side. So, modal Shikin 9210. Modal Ellie 19380. Modal Azri 4980. Okay, so kamu cuba jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Balance tak untuk bank ni? Jumlah debit, jumlah kredit. 54460 balance. Okay, so settle. Kalau ni balance, memang betul lah. Okay? Ada masalah tak topik ni? Tak ada kan? Okay, kamu kena continue next week. Saya rasa next week last sudah kan? So next week last, then lepas tu kamu exam. So teruskan kamu punya ulang kaji. So good luck. Bye-bye. Good night.